Inspirasi legenda penyemarak misi emas, seorang lagi tokoh sukan dibawa untuk minggu ini. Jago sukan angkat berat negara yang pernah menghadiahkan 3 pingat emas di Sukan Commonwealth 1998. Banyak penceritaannya dan juga kisahnya akan saya bawakan sebentar nanti. Hidayat Hamidun, bekas jago angkat berat negara, merupakan tokoh sukan yang dipilih minggu ini. Berasal dari Medan, Sumatera, mempunyai sebuah keluarga yang harmonis dan mempunyai 2 orang anak lelaki. Eri dan Erwin, kedua-duanya memilih untuk turut serta dalam sukan angkat berat. Hidayat memilih untuk mewakili Malaysia iaitu tanah kelahiran neneknya dan merealisasikan impian ayahnya, seterusnya memulakan karier di Kuala Lumpur seawal 1993. Mendapat sokongan penuh pihak keluarga, jurulatih malah berjaya mencuri perhatian pihak MSN. Hidayat melakar kejayaan pertama dengan memenangi pingat perak di Sukan Si Chiang Mai 1995. Setahun kemudian terus menonjol dengan membawa pulang 3 pingat emas di Sukan Malaysia Sukma Kuantan 1996. Atlet naturalisasi ini terus mengharumkan nama negara dengan menundukkan negara kelahirannya dan memenangi pingat emas di Sukan Si Jakarta 1997. Kemuncak kejayaan di Sukan Commonwealth 1998 dan meletakkan Hidayat di tahapnya tersendiri, apatah lagi berjaya menamatkan penantian negara selama 48 tahun. Perasaan saya sangat banggalah mempunyai ayah yang legenda sebagai sukan angkat berat dan juga salah satu idola di sukan ni lah. Daripada saya mula latihan sehingga sekarang, ayah saya sebagai saya punya inspirasi untuk teruskan berlatih dan semangatlah ketika latihan dan pertandingan. Minat lu sebenarnya daripada tadika lu dah ikut ayah pergi training. Commonwealth bukan sukan yang mudah lah. Jadi satu, banyak negara yang harus kita lawan dan sukan tu 4 tahun sekali je. Jadi kena grab peluang tu betul-betul lah. Saya masa Commonwealth Gold Coast 2018, saya dapat tempat ke-4. Jadi saya comeback lah tahun 2022, dapat pingat silver. Tapi sebenarnya saya target pingat emas. Tapi 2 minggu sebelum saya ke England, saya menghidap denggi. Kena denggi pula. Lepas tu saya masuk ward seminggu, masuk air semua kan. Jadi lepas seminggu tu baru saya start training balik. Tapi susah nak dapat performance tu. Angkatan saya sebelum tu memang di top 1 lah. Lepas tu bila saya datang lagi ke England, saya angkat mana yang saya boleh. Tapi tu saya angkat 138 snatch, 165 clean and jerk. Saya cuba nak dapat pingat emas, saya angkat 176 clean and jerk, tapi saya gagal lah. Saya punya kekuatan tak mencapai yang saya target lah. Tapi saya puas hati dengan pingat perak yang saya dapat. Beban tu tak, tapi jadi macam kadang-kadang malu lah sebab ayah kita pingat emas Commonwealth kan. Jadi anak dia pun mesti kekal atau lebih hebat lah. Tapi saya masih di bawah level ayah saya. Masih nombor 2 di Commonwealth. Dan insyaAllah 2026 ni ada Commonwealth lagi. Saya pun tak pasti antara Malaysia atau mana-mana negara yang ambil. Saya akan cuba untuk kejar balik pingat emas yang telah saya dapat 1998 dulu. Hidayat penuh perhatian. Mudah untuknya. Masih mampu tersenyum ketika recovery. Jadi Hidayat masih mampu untuk mengangkat lagi lebih daripada keberatan atau beban 122.5. Jadi inilah dia Hidayat Hamidun yang mana seorang tokoh sukan angkat berat negara selama 13 tahun berbakti untuk nama negara kita Malaysia. Jadi perjalanan bergelar atlet angkat berat tu bagaimana? Bergelar untuk jadi atlet angkat berat adalah mindset dari ayah saya. Sewaktu saya masih berada di Medan, Indonesia, saya ada matlamat untuk membanggakan negara nenek saya di Malaysia. So pada tahun 1994, 1993, 1994 saya ada dihantar ayah saya ke
Malaysia di rumah makcik saya yang berada di Setiawangsa, Kuala Lumpur. Selepas tu saya cari tempat latihan, berada tempat latihan bersama tim wilayah persekutuan mewakili di BKL dulu. Saya berada training di pusat latihan Taman Tasik Perdana Kuala Lumpur. Dari situ saya mengikuti kejuaraan-kejuaraan kebangsaan di peringkat negeri. Pertama sekali saya buat dekat Pulau Pinang. Dari situ saya hampir mendekati rekod-rekod SEA Games dan Commonwealth Games. Baik, pada tahun 1995 detik pertama mewakili negara untuk SEA Games. Jadi antara pencapaian-pencapaian dalam tempoh 13 tahun. Sebelum SEA Games 1995 saya ada diantar untuk ke Australia dan berlatih di Australia selama 3 bulan. Sebab time itu saya sudah masuk untuk Jaya 98. Time itu saya diantar 3 bulan selepas pulang dari Australia dan saya mengikuti Telstra Open Australia Championship di Melbourne. Saya mendapat tempat pertama di sana. Dari situ Australia pun dah tahu dah bahawa saya adalah atlet yang berpotensial untuk ke Gold Commonwealth 1998. Selepas pulang dari Australia, saya pulang ke Malaysia untuk mengikuti SEA Games pertama saya di Chiang Mai tahun 1995. Dari situ saya membuat angkatan 115 snatch, 155 clean and jerk, dan saya time itu masih kalah dengan Indonesia, tapi saya menduduki tempat kedua. Setelah itu saya mengikuti kejuaraan saya rasa Commonwealth country di mana di Nauru, New Zealand dan di Samoa Island. Pulang dari sana saya ada lagi untuk mengikuti kejuaraan terbesar iaitu Taiwan Championship. Rekod untuk menyamai rekod dari Kanada. Pulang dari sana saya terus ke SEA Games Jakarta 1997. Dari sana saya dah diset sama dapat jurulatih dari Armenia. Dan Armenia itu sangat bagus bagi saya dan terkesan dalam segi latihan, taktik untuk competition sangat bagus. Di situ saya setelah Malaysia 28 tahun tak dapat pingat SEA Games, baru saya lah pertama kali membawa pulang SEA Games selepas 28 tahun dari Coach William Yeo dari Sarawak tu. Dialah yang orang yang terakhir dapat pingat SEA Games dan saya kembalikan balik dari Jakarta. Saya dapat memecahkan rekod SEA Games. Kategorinya pun sudah bertukar, 64 kategori. Saya buat 125 snatch dan 165. Saya pecahkan rekod dengan new rekod terbaru. Dan saya pulang membawa duit waktu time itu 30,000 dari Datuk Megat Junaid. Sebab waktu Datuk Megat Junaid, siapa yang atlet negara dapat memecahkan rekod dan mendapat pingat, dia akan kasih 10,000. Dan saya adalah orang yang tertinggi mendapatkan dari Datuk almarhum Datuk Megat Junaid. 30,000 dari SEA Games 1997 Jakarta. Semenjak saya mewakili Malaysia, saya tak jumpa ayah-ayah saya. Dari situ saya jumpa ayah saya di Jakarta. Dan saya dapat pingat emas untuk ayah saya. Jumpa ayah saya pun bangga dia bahawa cita-cita dia tercapai untuk ini. Tapi saya cakap belum lagi sebab saya ada untuk Commonwealth. Pihak Majlis Negara bawa ayah saya untuk ke Malaysia untuk menggantikan jurulatih saya meninggal. Time saya mau Commonwealth, jurulatih saya meninggal dunia. Dia pun saya macam ayah saya. Time tu dia sangat berkesan sama saya sebab dia bawa pingat untuk saya lah di sukan SEA Games. Saya jumpa dia dan saya adalah orang yang pertama melihat mayat dia di hospital untuk pengantaran ke Rusia. Dan saya setelah mayat diantar, saya pun ikut menyertai ke Rusia untuk menjalani latihan untuk Commonwealth Games untuk semangat saya untuk di 1998. Dan selepas saya berlatih di Rusia selama 1 bulan, saya pulang ke Malaysia untuk Commonwealth Games
bersama ayah saya sebagai jurulatih. Itulah perjalanan saya di Malaysia untuk perjuangan Jaya 98 yang saya time itu masih 16 tahun, 17, 18, 19 sampailah umur saya 22 tahun. Baik, dan Commonwealth 1998 lah Hidayat Hamidun menghadiahkan 2 pingat emas untuk Malaysia. Ini dia Hidayat, 167.5. Kalau mampu dilakukannya, ini bermakna rekod baru untuk Commonwealth. Muhammad Hidayat. Sebenarnya berasal dari Medan. 167.5 tetapi telah lama mengikut ayahnya di Pulau Pinang. Mula menyertai sukan sukma. Kini di pentas Commonwealth kali pertama. Hidayat 167.5 dipping. Bagaimana dengan drive dan split? Berjaya di situ recovery. 167.5 badang Malaysia Muhammad Hidayat. Dia gagal. Ini bermakna kedudukan Muhammad Hidayat terselamat untuk emas clean and jerk, tetapi Sebastian Brooks akan memenangi pingat emas dalam total. Hidayat dan Malaysia bergembira memenangi pingat emas setelah menyaksikan kegagalan Sebastian Brooks. Hormati sekalian, bagi acara clean and jerk, pemenang pingat emas dimenangi oleh Muhammad Hidayat Mudah-mudahan dari kita Malaysia. dapat bersama dengan Hidayat pagi ini kalau boleh. Untuk Dan, pengetahuan hadirin kita sekalian, harap dia akan Muhammad Hidayat juga telah datang ke memecahkan studio ini. rekod Commonwealth dengan angkatan Inilah dia Muhammad Hidayat. 167.5 kg. Dia memenangi pingat emas untuk clean and jerk. Dan memenangi pingat perak dalam total. Rekod Commonwealth dicipta oleh Muhammad Hidayat. Selepas menempa kejayaan demi kejayaan, Hidayat telah mendapat tawaran sebagai jurulatih angkat berat kebangsaan. Namun selepas tahun 2018, kontraknya tidak disambung membuatkan Hidayat perlu merancang sesuatu untuk terus mengukuhkan ekonomi keluarganya. Sejak dilanda COVID-19, negara di dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahun 2020, Hidayat memilih untuk menjadi pemandu e-hailing sepenuh masa dan jurulatih peribadi separuh masa. Setahun berikutnya, dugaan kembali menimpa Hidayat apabila beliau diserang serangan jantung serta paru-paru berair. Pihak doktor menasihati beliau untuk berehat, namun beliau memilih untuk terus berkhidmat sebagai pemandu e-hailing separuh masa. Demi cintakan sukan angkat berat, pemenang emas Sukan Si Jakarta ini sentiasa memastikan kesihatannya dalam keadaan terkawal dan kembali cergas. Ini kerana beliau masih memilih untuk terus berkongsi ilmu dan bakat yang ada, seterusnya menjadi jurulatih sepenuh masa. Dalam misi mencari pengganti anaknya, Eri Hidayat, yang telah memenangi pingat perak di Sukan Commonwealth 2022, Hidayat menerima hakikat usia anaknya semakin meningkat, pelapis baru perlu dicari dan dilatih dengan kadar segera. Kekuatan itulah yang membuatkan Hidayat tidak bosan untuk terus melatih bakat-bakat baru yang berminat dengan sukan angkat berat. Namun apa yang menariknya, ramai yang mendapatkan perkhidmatan Pak Dayat sebagai jurulatih mereka bukan di kalangan atlet semata-mata. Malah, mereka yang percaya sukan angkat berat ini mampu meningkatkan kualiti kehidupan seharian, sanggup menghabiskan waktu rehat mereka untuk berlatih hampir setiap hari, tidak mengira jantina mahupun usia. Yang lebih menarik, anak perempuan jago Bina Badan Negara, Sazali Samad juga turut pernah menghantar anak perempuannya untuk mendapatkan sentuhan angkatan Hidayat. Sesungguhnya Hidayat adalah seorang jurulatih yang amat disenangi anak buahnya. Actually, I'm in the fitness industry for 15 years. I've tried out quite a lot of different exercises, especially like maybe powerlifting, bodybuilding, outdoor exercise, MMA, kickboxing, and especially lifting. Because I find out lifting, even it's only 2 movements, but there's so much thing inside just lifting. I'm talking about snatch and clean and jerk. Yeah, as you can see, just 2 movements, but there's so much knowledge inside this particular movement. So, for example, snatch.
if you break down into quite a lot of different exercises, you can practice for weeks, for years. You can't even master one movement, just one movement. I don't talk about clean and jerk because clean and jerk there's two movements, one clean and there's one jerk. There's much more complicated. So actually, I want to give myself a challenge, and also that I want to show. I mean, this community is actually bringing out a lot of people starting to really start loving the weightlifting community. Yeah. Pak Dayan is so happening. I call it. I just name it happening because he's very cheerful and he's very technical. I mean, he's an ex-national athlete, right? So he has a lot of knowledge inside this particular movement. Yeah. So in knowledge-wise, confirm is the best. But in the atmosphere-wise, he actually cheer up a lot of people. Even though you are newbie, even though you are senior or even a national athlete also. Okay, actually he treat everyone are the same. So very very motivative. This is what I can say lah. Yeah. So actually I choose him. Yeah. But a lot of coaches is also very good in this ZealFit. At first, my father's the one that suggested I do this sport, and for me to do this sport, he hired Coach Hidayat. So until now, I've been training under him for 1.5 years almost. He's a very good coach. He always encourages me during my competitions, and he fixes even the littlest mistakes. So I really appreciate his effort to teach me. Coach Hidayat ataupun Pak Dayat, kita orang panggil dia, dia punya approach dengan ajang angkat berat ni, dia buat kita rasa selesa. Tak rasa dia macam seorang coach. So kita orang semua rapat dengan dia. Lepas tu of course dapat makin kuat. Lepas tu community, saya dapat boleh rasa dalam community yang supportive, baik, apa lagi? Friendly. Baik Coach, sepanjang bergelar atlet telah pun menyumbangkan banyak pingat emas buat Malaysia. Kemudian setelah bersara daripada bergelar atlet menjadi coach pula sehingga kini. Jadi perjalanan coach itu banyak manis dan juga pahitnya yang mungkin coach boleh kongsikan. Ya, boleh saya akan kongsikan perjalanan pahit dan manis saya. Terutamanya bila kita jadi seorang atlet, pengalaman yang paling manis dalam semua atlet-atlet dunia pun baik negara adalah mencapai kemenangan. Bila kita mencapai kemenangan, menggenggam satu kemenangan macam gold medalist, kita rasa penat, lelah kita selama training berbaloi. Itu yang manis. Yang manis. Yang pahitnya bila kita mengalami kecederaan pada seorang atlet adalah itulah pengalaman yang paling mengerikan dalam dunia sukan. Satu lagi dari kalau yang belum profesional, dari segi perubatan dia, injury itu sangatlah tinggi. Jadi saya sebagai coaches di dalam sukan angkat berat ini adalah menitik beratkan dari teknik cara mengangkat supaya jangan salah kepada atlet-atlet yang baru mencuba dalam bidang sukan angkat berat. Kalau coach sendiri pernah berlaku kecederaan? Ya, betul. Saya pernah mengalami pada 2005. Sewaktu itu saya buat persiapan ke Sukan Commonwealth di Melbourne, Australia. Saya mengalami retak tangan sebelah kanan saya. Waktu time ni saya mengalami jack from the block. Saya buat 180 kilo. Saya try 180 kilo. Retak ni dalam masa Commonwealth masa tu ada 8 bulan lagi. Dalam masa 3 bulan saya kena improvekan tangan saya. So pihak ISN banyak membantu saya untuk memulihkan tangan saya, termasuk saya dirawat di Hospital KLSMC Damansara. Jadi sempat untuk pulih dan dan saya mencapai snatch number 1, clean and jerk number 2. Hebat dan luar biasa. Okey, Yeah. Baik coach, dah meninggalkan karier untuk negara, termasuklah coaching untuk pasukan kebangsaan. Jadi apa yang dilakukan sekarang? Karier sekarang? Karier sekarang saya adalah saya berbakti tetap kepada sukan angkat berat. Tapi saya melatih untuk atlet-atlet yang profesional yang ingin mencuba kelainan dalam sukan. So sekarang ni dah banyak atlet-atlet saya yang profesional yang bekerja di luar, berkejayaan di luar, mencuba sukan angkat berat ni. Terutama yang saya latih tadi, semua masing-masing atlet saya mempunyai kejayaan dan datang dari background yang zero. Jadi saya cuba
cuba memprogramkan teknik angkat berat bahwa bukan dari atlet kebangsaan aja dia orang boleh training, melainkan dari luar pun boleh training. Sama-sama kita perhatikan, saudara. Berjaya. 130 kg, mudah bagi Hidayat. Menyamai angkatan yang dilakukannya ketika memenangi tempat kelima di Manchester pada 4 tahun lepas, 130 kg. Kali ini 130 kg. Setakat ini dia berada di depan. Itu dia acara snatch 130 kg. Nama Hidayat Hamidun ni cukup besar. Ramai yang menjadikan beliau sebagai idola untuk sukan angkat berat. Jadi mungkinlah ada kata-kata semangat ataupun kata-kata inspirasi kepada mereka yang berminat dengan sukan angkat berat ataupun nak anak-anak dia orang jadi atlet angkat berat. Ya, memang atlet angkat berat sekarang ni sudah jadi bermasyarakat di negara kita ni. Untuk atlet-atlet di peringkat-peringkat negeri dan saya mohon janganlah ambil jalan pintas untuk dalam sukan angkat berat. Kata-kata semangatnya adalah tiada senang untuk mencapai kejayaan melainkan disiplin training. Jangan sesekali ambil obat yang terlarang hanya untuk mematikan diri sendiri. Jadi untuk atlet-atlet kebangsaan yang baik di negeri-negeri, saya sarankan training lah, disiplin lah training, konsisten lah berlatih untuk mencapai kejayaan. Itu dia ingatannya, disiplin, jangan ambil ubat-ubat terlarang dan yang paling utama konsisten untuk berjaya. Minggu ini sekali lagi pengerusi Yakib, Datuk Nurul Arifin Abdul Majid meluangkan masa menziarahi Hidayat dan ahli keluarga. Sejak tahun 2021, ketika mengetahui Hidayat mendapat serangan jantung dan berada dalam keadaan tidak baik, pihak Yakib terus memberi perhatian dan sedia untuk membantunya dari segi bayaran perubatan dan rawatan terbaik di Hospital Kuala Lumpur HKL maupun Institut Jantung Negara IJN. Pihak Yakib ingin memastikan orang bersih negara yang berjaya memecahkan rekod sukan Commonwealth dengan membuat angkatan 167.5 kg bagi acara clean and jerk kategori 69 kg ini dapat kembali menjalani kehidupan seperti biasa selepas mengalami serangan jantung tersebut. Malah kunjungan demi kunjungan telah dilakukan pihak Yakib ke rumah Hidayat bagi memastikan beliau sentiasa dalam keadaan yang baik. Pertemuan berakhir dengan penyampaian plak sebagai tanda ingatan dan kenang-kenangan kepada ahli Yakib ini, Hidayat Hamidun. Maka berakhirlah sudah seharian saya bersama dengan Hidayat Hamidun. Banyak yang telah pun kita pelajari dan juga pahit manis perjuangan seorang tokoh angkat berat negara demi Malaysia. Baiklah, bahagilah sudah inspirasi legenda untuk minggu ini. Terima kasih kepada anda yang setia terus setiap minggu bersama kami. InsyaAllah ada rezeki minggu hadapan bersama tokoh sukan yang juga cukup luar biasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum semua.